Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua murid? Hari ni Ustazah nak ulang kaji pelajaran tajwid. Sebab malam ni kamu akan menghadapi peperiksaan pertengahan tahun ke pelajaran tajwid kan? Okey, jadi petang ni Ustazah nak ulang kaji. Boleh? Okey, sebelum tu kita mulakan dengan bacaan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, dah sedia semua? Keluarkan buku teks tajwid. Buka muka surat 1. Ustazah nak ulang kaji tajuk yang masuk untuk pelajaran peperiksaan kamu. Tajuk besar dia 2 je. Hukum nun sakinah dan tanwin. Dan yang satu lagi hukum mim sakinah. Tapi tajuk besar ni ada anak-anak dia tau. Okey, hukum nun sakinah dan tanwin ni ada 5 hukum. Okey, hukum mim sakinah pula ada 3. Jadi semuanya 8 tajuk yang kita nak ulang kaji hari ni. Okey Boleh? Sedia? Jadi saya harap semua murid boleh tumpukan perhatian pada penerangan Ustazah. Okey, kita mulakan dengan hukum nun sakinah dan tanwin. Buka muka surat 1. Arti. Okey, kita nak tengok arti nun sakinah dan tanwin. Apa arti dia? Yang pertama, arti nun sakinah. Arti nun sakinah ialah nun yang tidak berbaris atau nun yang bertanda mati. Nun yang tak ada apa atas dia, bawah ke, dia tak ada kosong dia, maknanya tak ada baris. Tu maknanya nun sakinah ataupun nun mati. Dan nun yang bertanda mati. Okey. Kemudian pengertian tanwin pula. Apa dia pengertian tanwin? Tanwin ialah baris 2 di atas, baris 2 di bawah dan baris 2 di hadapan. Okey, tengok tu. Baris 2 atas, baris 2 bawah, baris 2 hadapan. Tu pengertian tanwin. Okey, dapat? Okey, seterusnya kita pergi pada muka surat 2. Tanda-tanda nun sakinah. Okey, tengok sini. Tanda nun sakinah ada 3. Yang pertama, tanda nun sakinah iaitu yang menunjukkan hukum ifa ataupun idgham. Kena baca dengung. Apabila nun yang kosong atas dia tak ada apa tu, maknanya dia dibaca dengan ifa atau idgham. Tu tanda yang pertama. Okey. Yang kedua, nun yang ada tanda mati tu. Tu menunjukkan hukum izhar haki. Dibaca dengan jelas, nyata, terang. Okey. Yang ketiga, nun yang ada mim kecil. Menunjukkan bacaan hukum iklab. Ingat, tanda nun sakinah ada 3. Nun yang tiada tiada tanda. Maknanya tak ada apa dia atas dia, tak ada apa-apa. Bawah ke, tu menunjukkan hukum ifa atau idgham. Kena baca dengung. Yang kedua, nun yang ada tanda sukun tu. Tu menunjukkan bacaan izhar halki. Dan yang ketiga, nun yang ada mim kecil menunjukkan hukum iklab. Okey, tanda nun sakinah ada 3. Ingat Okey, seterusnya kita tengok tanda tanwin pula. Tanda tanwin pun sama, ada 3. Okey, kita terangkan dulu. Ingat lagi. Yang pertama, itba'un. Itba'un. Dia punya baris dia selari. Sama je. Baris 2 dia tu. Atas dan bawah sama je. Selari. Nama dia itba'. Yang kedua, iklabun. Iklab Okey, baris 2 atas, 2 bawah dan 2 depan. Dan yang ketiga, tarkibun. Tarkibun. Baris dia tak selari. Tengok baris atas dia pendek, baris bawah dia panjang sikit. Tak selari, tak sama, tak seperti dengan itba' tadi. Okey. Tanda tanwin ada 3. Itba'un, iklabun, tarkibun. Itba', iklab, tarkib. Tanda nun sakinah ada 3, tanda tanwin pun ada 3. Okey, boleh dapat? Okey, seterusnya kita nak tengok hukum nun sakinah dan tanwin. Nama-nama hukum dia ada berapa? Okey, buka muka surat 3. Okey, nun sakinah dan tanwin ni terbahagi kepada 5 hukum. Okey, hukum yang pertama, ifa hakiki.
Hukum yang kedua, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ni disebut juga dengan idgham ma'al gunnah. Ingat, idgham bi gunnah disebut juga dengan nama idgham ma'al gunnah. Okey, yang ketiga, idgham bila gunnah. Yang keempat, iklab. Dan yang kelima, ifa hakiki. Ingat, hukum nun sakinah dan tanwin terbagi pada 5, iaitu izhar haki, idgham bi gunnah atau ma'al gunnah, idgham bila gunnah, iklab dan ifa hakiki. Okey, seterusnya kita masuk kepada hukum yang pertama, izhar halki. Okey, hukum izhar halki. Buka muka surat 5. Okey, muka surat 5 ya. Tengok dulu. Pengertian izhar halki dari segi bahasa. Dari segi bahasa, jelas, nyata, terang. Dari segi istilah panjang sikit. Apa dia? Melafazkan nun sakinah atau tanwin dengan jelas, nyata dan terang apabila bertemu dengan salah satu daripada huruf izhar halki. Nyatakan nun sakinah atau tanwin jelas, nyata dan terang apabila bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf izhar halki. Okey, maknanya daripada segi istilah panjang sikit. Pada bahasa senang ringkas. Okey, seterusnya nak tengok huruf-huruf izhar. Ingat lagi berapa huruf izhar? Okey, ada 6. Apa dia? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Saya ulang, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. 6 huruf izhar halki. Okey, hukum bacaan dia macam mana? Wajib dibaca dengan jelas, nyata, terang. Bunyi nun mati atau tanwin tanpa dengung apabila bertemu dengan huruf izhar halki. Maknanya apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar tadi, yang 6 tadi, kena baca jelas, nyata dan terang tanpa dengung. Wajib dibaca dengan jelas, nyata dan terang. Okey. Seterusnya, buka muka surat 6. Okey, ni contoh ataupun misal-misal dia. Misal izhar halki. Okey, saya bacakan satu dua contoh je lah ya. Okey, yang pertama huruf hamzah. Okey, huruf hamzah contoh dia wayan, au, na. Tak ada dengung. Wayan, au, na. Jelas. Wayan, au, na. Okey. Untuk huruf ha pula, bawah ya. Min, hum. Min, hum. Okey, yang ketiga an, am, ta. Jelas, tak ada dengung pun. Dia kalau dengung kena baca panjang kan. Ni jelas izhar, bacaan dia kena jelas, nyata dan terang. Izhar laki ni. Jadi tak ada baca dengung. Okey, boleh faham? Okey, sebelum tu saya nak tengok. Cuba kamu tengok wayan auna. Silap. Wayan auna. Apa bertemu apa? Nun sakinah bertemu amzah dalam satu kalimah. Nun dengan amzah ni cuba tengok. Dia tak ada berpisah kan. Kalimah dia, huruf dia bersambung. Jadi itu yang dikatakan satu kalimah. Ni satu kalimah. Kalau dua kalimah, tengok ni. Kalau dua kalimah, contoh ayat dia. Min ahli. Min ahli. Min kalimah yang pertama. Kemudian bertemu dengan huruf amzah. Kalimah yang kedua, dia ada jarak. Jadi tu yang dikatakan dua kalimah. Min ahli. Nun sakinah bertemu dengan huruf amzah. Okey, kita nak tengok satu lagi. Contoh bagi tanwin ya. Ain. Huruf ain. Untuk tanwin. Okey. Ayat dia. Azabun azim. Azabun azim. Jelas. Jangan azabun azim. Tu salah. Tu dengung. Tak boleh. Dia kena jelaskan bacaan dia. Azabun azim. Dua kalimah. Okey. Tanwin bertemu dengan huruf ain. Bun. Tanwin. Ba berbaris dua di depan bertemu dengan huruf ain. Jadi kena baca jelas, nyata, terang. Tak perlu, tak boleh dengung. Okey. Seterusnya, kita masuk kepada hukum idgham. Muka surat 8. Okey. Ni secara ringkas je lah ya. Okey, muka surat 8 idgham. Dari erti dia dari segi bahasa. Apa dia?
Dari segi bahasa, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Erti idgham pada bahasa. Pada istilah, okey. Pada istilah, memasukkan huruf pertama iaitu nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf kedua menjadikan kedua-duanya satu huruf yang bertasydid. Ustazah ulang, dari segi istilah, kita masukkan huruf pertama iaitu huruf nun sakinah atau tanwin kepada huruf yang kedua tu ke dalam huruf yang kedua menjadikan kedua-duanya satu huruf yang seolah-olahnya bertasydid. Okey. Tengok syarat dia. Nanti kita tengok dia punya misal. Okey, sekarang kita nak tengok syarat dia. Muka surat 9. Ada 3 syarat ni. Ingat syarat ni. Syarat idgham. Syarat idgham. Apa dia? Okey, tengok yang kotak warna biru tu. Yang pertama sekali. Apa dia? Idgham hendaklah terdiri daripada 2 kalimah. Daripada 2 kalimah. Mesti 2 kalimah. Kalau satu kalimah dia bukan idgham. Dia nama dia hukum izhar mutlak pula. Nanti kamu akan belajar lah. Okey, yang pertama mesti 2 kalimah. Okey, yang warna pink tu. Syarat dia nun sakinah atau tanwin berada di akhir kalimah yang pertama. Okey. Tengok ni. Ni nun sakinah ni berada di akhir kalimah yang pertama. Lan kalimah yang pertama berada di akhir. Maknanya nun ni akhir kalimah. Okey, seterusnya syarat yang ketiga, huruf idgham pula pada awal kalimah yang pertama. Okey, maknanya nun sakinah tadi dia bertemu dengan huruf idgham pada kalimah yang pertama. Dia berada di kedudukan yang pertama pada ayat nu'mina. Ni nun. Nu'mina. Nun yang pertama tadi, nun sakinah berada di akhir kalimah. Kemudian dia akan bertemu pula pada huruf idgham pula. Ni huruf idgham nun berada pada kalimah yang kedua. Huruf idgham pula pada awal kalimah yang kedua. Maknanya yang nun sakinah tadi awal akhir, kemudian bertemu dengan huruf idgham, dia kena berada di awal kalimah. Okey. Tengok contoh ayat dia. Yang pertama tadi apa dia? Lan, kena dengung. Bacaan idgham kena dengung. Tadi dia katakan kena dengung. Okey. Lan, dengung 2 harakat. Lan nu'mina. Kita masukkan huruf nun syaddah ni ke dalam huruf nun yang kedua ni ke dalam nun sakinah. Lan nu'mina. Okey. Contoh yang kedua. Wujuhun yauma izin. Dengung panjang 2 harakat. Wujuhun yauma izin. Dengung panjangkan 2 harakat. Okey. Huruf idgham ada berapa? Ada 6. Ada 6. Okey. Ya, waw, mim, nun, lam dan ra. Okey, ingat huruf idgham semuanya ada 6. Kalau lah dalam soalan tu dia tanya huruf idgham ada berapa? 6. Kalau dia tanya huruf idgham ma'al gunnah baru sebut 4. Ya, waw, mim, nun. Idgham bila gunnah ada berapa? 2. Ra, lam. Tapi kalau soalan tu dia tanya berapakah jumlah huruf idgham, kamu kena jawab 6. Boleh? Okey. Seterusnya kita tengok idgham, pembahagian hukum idgham. Okey, muka surat 10. Muka surat 10. Tengok ni. Okey. Idgham terbahagi kepada 2 hukum. 2 hukum. Okey, apa dia? Yang pertama, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Disebut juga dengan nama idgham ma'al gunnah. Yang kedua, idgham bila gunnah. Okey, nama lain idgham bila gunnah tak ada. Dia satu je. Idgham bila gunnah. Idgham ma'al gunnah yang ada 2 nama. Disebut juga dengan nama idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Okey. Tengok yang bawah tu. Pengertian idgham bi gunnah. Apa dia? Idgham bi gunnah ialah memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam salah satu daripada huruf-huruf
idgham ma'al gunnah iaitu ya, waw, mim, nun. Masukkan huruf nun sakinah atau tanwin ke dalam salah satu daripada huruf-huruf idgham ma'al gunnah. Okey, hukum bacaan idgham ma'al gunnah atau bi gunnah ni hendaklah dibaca dengan dengung. Kadar panjang bacaan dengung idgham bi gunnah ialah 2 harkat. Dengung kemudian panjangkan 2 harkat. Okey. Kita nak tengok contoh. Buka muka surat 11. Kita tengok contoh. Okey, ni. Ayyu ammar. Ayyu ammar. Maknanya, apa bertemu apa di situ? Nun sakinah bertemu dengan huruf ya. Okey, saya tunjukkan ni. Ni nun sakinah berada di akhir kalimah yang pertama. Yang tadi syarat dia kan. Kemudian, dia bertemu pula dengan huruf idgham ma'al gunnah berada pada kalimah yang kedua. Awal kalimah yang kedua. Tu syarat untuk idgham ma'al gunnah. Okey. Ya, dia mesti wajib 2 kalimah. Kalau 1 kalimah, dia bukan hukum idgham bi gunnah. Okey. Seterusnya kita tengok untuk tanwin pula. Contoh untuk tanwin. Hisaban yasira. Dengung panjang. Hisaban yasira. Tanwin bertemu ya. Boleh? Okey. Saya bagi contoh satu-satu je lah ya. Okey, yang ni. Mau wujida. Okey, untuk huruf mim. Wa mam. Kena rapatkan mulut sebab kita nak dengungkan. Masukkan huruf mim ke dalam nun sakinah. Wa mam ma'aka. Wa mam ma'aka. Okey, dan inilah sekali. Faman nakasa. Faman. Dengung. Dengung panjang. Tarik. Faman nakasa. Okey. Boleh? Okey. Kalau boleh, kita terus kepada idgham bila gunnah. Pembahagian hukum idgham tadi ada 2. Idgham al gunnah dan bila gunnah. Okey, tengok muka surat 12. Muka surat 12. Pengertian idgham bila gunnah. Arti idgham bila gunnah apa dia? Ialah memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam salah satu daripada huruf ra atau lam atau ra tanpa dengung. Maknanya kita masukkan nun sakinah tu ke dalam ra atau lam tanpa didengungkan. Yang idgham ma'al gunnah tadi kena dengung. Panjang 2 harkat, dengung. Tetapi ra dengan lam ni kita masukkan saja tapi tak didengungkan. Okey. Tengok. Hukum bacaan idgham bila gunnah hendaklah dibaca tanpa dengung. Kita masukkan je huruf idgham tu tapi tak didengungkan. Beza dengan idgham ma'al gunnah tadi Okey. Kita tengok huruf misal bagi huruf lam. Apa dia ayat dia? Yang tengah tu Il lam yakun. Il lam yakun. Maknanya saya tak dengung pun. Dia kalau dengung kena panjang kan? Macam tadi idgham tadi. Idgham ma'al gunnah tadi. Ni pendek je. Sebabnya kita tak dengungkan. Kita masukkan je huruf lam tu ke dalam nun sakinah. Tetapi tanpa didengungkan. Il. Kita masukkan lam tu. Il lam yakun. Jangan kita buat in. In. In salah. Sebab kita kena masukkan huruf idgham bila gunnah ke dalam nun sakinah. Il. Beza ya. Bukannya in. Il. Masukkan huruf lam ke dalam nun sakinah. Il lam yakun. Okey, contoh yang kedua. Wawailul lil kafirin. Wawailul lil kafirin. Tanwin bertemu lam. Okey, tanwin bertemu huruf lam. Boleh? Jangan baca dengung. Kita masukkan je huruf lam ke dalam tanwin tadi tapi tak didengungkan. Okey, cuba tengok huruf misal bagi huruf ra pula. Mir rabbikum. Mir rabbikum. Tapi jangan kata mir. Tu salah. Kita masukkan huruf ra tapi tak didengungkan. Mir rabbikum. Pendek je bacaan dia sebab tak dengung. Okey. Contoh yang kedua. Raufur rahim. Raufur rahim. Okey. Boleh? Okey. Kita pergi kepada tajuk yang seterusnya ikhlas. Banyak ni Secara ringkas je. Kita pun ulang kaji je kan.
Okey, muka surat 14. Iqlab. Paling senang. Tanda dia saudara cakap gitu. Ada huruf mim kecil. Nak kenal iqlab, tengok mim kecil. Kalau ada mim kecil tu iqlab lah. Tak payah bincang banyak-banyak dah. Jangan fikir banyak-banyak dah. Mesti iqlab tu. Okey, kita tengok dari segi bahasa. Pengertian dia dari segi bahasa, menukarkan. Menukarkan. Dari segi istilah, menukarkan bunyi nun sakinah atau tanwin kepada mim berserta dengung. Pada segi istilah, kita tukarkan bunyi nun sakinah atau tanwin tu kepada huruf mim berserta dengung. Okey, paling mudah huruf iqlab ada satu sahaja, iaitu ba. Huruf izhar tadi ada berapa? Ingat lagi? 6. Huruf idgham ada huruf idgham pun ada 6, huruf izhar pun ada 6. Iqlab yang satu. Huruf iqlab ada satu sahaja, iaitu huruf ba. Boleh? Okey. Kita tengok hukum bacaan iqlab. Muka surat 15. Okey, hukum bacaan iqlab apa dia? Tengok. Allah. Hendaklah dibaca dengan dengung. Kadar panjang bacaan dengung iqlab adalah 2 harkat. Maknanya kita kena baca dengung dengan kadar 2 harkat. Okey, tengok contoh ayat dia. Untuk satu kalimah. Tumbitu. Rapatkan bibir tapi jangan rapat betul. Dia kata seolah-olah ada angin boleh masuk. Seolah-olah kalau kita letak kertas keping tu boleh lalu dekat bibir kita ya. Tumbitu. Jangan salah. Dia kena dengungkan, kemudian panjang 2 harakat. Tumbitu. Okey. Contoh yang kedua. Mim ba'dika. Mim ba'dika. Mim ba'dika. Sekali lagi saudara. Mim ba'dika. Okey, itu untuk misal nun sakinah. Tengok pula contoh pada tanwin. Sultanin bihaza. Dengung. Kemudian panjang. Sultanin bihaza. Nun sakinah bertemu ba. Boleh? Okey. 3 hukum dah kita belajar. Iaitu izhar halki, idgham ma'al gunnah. 4. Idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah dan iqlab. Okey, last sekali hukum nun sakinah dan tanwin. Ada 5 tadi kan? Last sekali ifa hakiki. Muka surat 17. Okey. Pengertian ifa hakiki. Apa dia? Apakah arti ifa hakiki? Arti ifa hakiki ialah arti ifa hakiki ialah pada bahasa ialah menyembunyikan. Satu kataan je. Dari segi bahasa menyembunyikan. Dari segi istilah menyembunyikan bunyi nun sakinah atau tanwin yang sifatnya antara izhar dan idgham berserta dengung. Sembunyikan. Kalau izhar tadi kita jelaskan. Ifa ni kita sembunyikan. Menyembunyikan bunyi nun sakinah dan tanwin yang sifatnya antara izhar dan idgham berserta dengung. Okey. Kita sembunyikan bunyi nun sakinah dan tanwin tu, tetapi kita kena dengungkan. Okey. Tengok berapa jumlah huruf ifa hakiki. Buka muka surat 18. Muka surat 18. Okey. Huruf ifa hakiki ada berapa? Ingat lagi. 15. Okey, ni semua huruf-huruf ifa hakiki. Jim. Muka surat 18 tak kita ikut. Ni pula kamu lupa pula nak buat. Buka. Muka surat 18, huruf ifa hakiki ada 15. Okey, kita ulang. Baca sama-sama sebut Ustazah. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof dan kaf. 15 huruf ifa hakiki. Okey. Hukum bacaan ifa hakiki. Tengok yang bawah tu. Hukum bacaan ifa hakiki. Hendaklah dibaca dengan dengung. Ifa hakiki dibaca dengan dengung. Okey. Kadar panjang bacaan dengung ifa hakiki 2 harkat.
Kena baca dengung, kemudian kena baca dengungnya 2 harakat. Panjang 2 harakat. Okey, kita nak tengok contoh sikit. Dalam 2 atau 3 lah. Tengok buka muka surat 19. Muka surat 19. Contoh ataupun misal-misal ifa hakiki. Untuk huruf untuk huruf ta Untuk satu kalimah. Yantadhiru. Dengungkan. Nun sakinah tu bertemu huruf ta. Nun sakinah bertemu huruf ta, kita kena dengung 2 harakat. Yantadhiru. Dengung panjang 2 harakat. Okey, itu untuk satu kalimah. Kita tengok pula 2 kalimah. Min tahtihal anhar. Masukkan huruf ifa tu ke dalam nun sakinah. Kemudian kita kena dengung 2 harakat. Antara izhar dan idgham. Antara jelas dan memasukkan. Maknanya huruf ifa tu kita kena masukkan antara jelas dan memasukkan. Dan dengung 2 harakat. Min tahtihal anhar. Min tahtihal anhar. Okey. Contoh untuk tanwin. Naran talazza. Naran talazza. Okey. Satu lagi Tengok. Contoh dia. Wal unsa. Wal unsa. Nun sakinah bertemu dengan huruf sa. Okey. Seterusnya yang untuk 2 kalimah. Faman sakulat. Dengung panjang. Dan yang ketiga untuk tanwin. Ma'an sajjaja. Ma'an sajjaja. Okey. 2, 3 contoh cukup lah kan? Okey, habis ifa hakiki. Kita nak masuk hukum mim sakinah pula. Okey. Tajuk yang kedua. Tu tajuk besar Tajuk yang kedua, hukum mim sakinah. Tadi hukum nun sakinah je. Okey, saya ulang balik yang tadi nun sakinah tadi. Hukum nun sakinah tadi, nun sakinah dan tanwin. Hukum nun sakinah dan tanwin bertemu huruf hijaiyah terbagi kepada 5 hukum. Apa dia? Idgham, izhar halki, idgham ma'al gunah ataupun idgham bi gunah. Kemudian idgham bila gunah, iklab, ifa kiki. 5. Saya ulang. Izhar halki, idgham bi gunah atau ma'al gunah. Ketiga, idgham bila gunah. Keempat, iklab. Dan yang kelima, izhar. Dan yang kelima, ifa hakiki. 5. Nun sakinah dan tanwin bertemu huruf hijaiyah terbahagi kepada 5 hukum. Okey, boleh Kita ulang sikit dia punya huruf-huruf dia. Huruf izhar halki ada 6. Hamzah, ha, ain, ghin, kha. Izhar halki. Idgham al gunah. Huruf idgham ada 6. Tapi idgham al gunah 4. Idgham bila gunah 2. Idgham al gunah apa dia? Huruf dia? Idgham al gunah atau bi gunah ada 4. Apa huruf dia? Ya, waw, mim, nun. Idgham bila gunah ada 2. Apa dia? Ra, lam. Okey. Boleh? Kemudian, idgham al gunah. Iklab. Okey. Iklab. Huruf dia ada 1. Paling mudah. Ada 1 je. Apa dia? Ba. Okey. Huruf ba. Dan yang last sekali tadi, ifa hakiki. Ada 15 huruf. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Saya ulang. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. 15 huruf ifa hakiki. Okey, kita pergi kepada tajuk yang kedua, pelajaran yang kedua, hukum mim sakinah. Hukum mim sakinah terbahagi kepada 3 hukum. Buka muka surat 22. Hukum mim sakinah terbahagi kepada 3 hukum. Okey, yang pertama apa dia? Idgham mislain syafawi.
idgham mislain syafawi. Yang kedua, ifa syafawi. Dan yang ketiga, izhar syafawi. Okay. Sebelum tu kita nak tengok pengertian mim sakinah. Okey, apa dia pengertian mim sakinah? Mim sakinah ialah huruf mim yang tidak baris, tak ada baris, atau mim yang mati. Sama juga tadi nun sakinah. Nun sakinah, nun yang tidak ada baris dan ataupun nun yang mati. Mim sakinah pun sama, mim yang tidak ada baris atau mim yang mati. Okey, boleh? Hukum dia terbahagi kepada 3. Idgham mislain syafawi, ifa syafawi, izhar syafawi. Okey, kita nak tengok hukum yang pertama. Yang pertama, idgham mislain syafawi, iaitu mim mati bertemu mim. Mim mati bertemu mim. Mim mati bertemu mim yang berbaris lah sebenarnya tu. Okey, tu idgham mislain syafawi. Yang kedua, ifa syafawi. Mim mati bertemu ba. Mim mati bertemu ba. Huruf dia ada satu je, ba. Yang tadi idgham mislain syafawi. Allah hai. Okey. Yang pertama tadi idgham mislain syafawi pun satu juga huruf dia, iaitu mim. Ifa syafawi satu juga, iaitu ba. Dan hukum yang ketiga, izhar syafawi, hurufnya ada berapa? 26 huruf ifa izhar syafawi. Selain mim dengan ba lah. Mim bertemu selain mim dan ba. Kita tolak huruf hijaiyah tu ada 28 kan? 28 tolak 2. Mim dan ba. Jadi 26. Huruf izhar syafawi ada 26. Banyak sikit lah kamu kena hafal tu. Senang je. Kamu huruf hijaiyah tu ada 28. Kamu ni tolak 2 huruf tu. Tu semuanya huruf izhar syafawi. Okay. Kita terus kepada pengertian idgham mislain syafawi. Buka muka surat 23. Okay. Tajuk mim sakinah yang pertama iaitu idgham mislain syafawi. Pengertian dia. Idgham mislain syafawi ialah memasukkan mim sakinah ke dalam huruf mim berbaris beserta dengung. Masukkan mim sakinah ke dalam mim yang berbaris kemudian didengungkan. Kadar panjang bacaan dengung ialah 2 harkat. Okey, kadar panjang bacaan dengung idgham mislain syafawi 2 harkat. Okey. Idgham mislain syafawi dibaca dengan merapatkan kedua bibir beserta dengung. Rapat betul-betul bibir macam kita baca idgham bi'unah atau ma'al gunah tadi. Kena rapat betul-betul kemudian kena dengungkan. Okey, kita cuba tengok misal dia. Kat kelas lagi tu kita dah belajar kan? Ingat lagi tak? Okey, yang pertama lahum, tutup bagi rapat. Kemudian kita dengungkan bacaan tu. Lahum masalah. Lahum masalah. Dengung 2 harkat. Tu contoh atau misal yang pertama. Idgham mislain syafawi, mim mati bertemu mim yang berbaris. Okey, tengok contoh yang kedua. Bunyanahum minal qawa'id. Bunyanahum minal qawa'id. Kita rapatkan kedua bibir, rapat betul-betul, kemudian dengung 2 harkat. Mim mati bertemu mim yang berbaris bawah tu. Okey, misal yang ketiga. Qulubuhum munkirah. Qulubuhum munkirah. Dengung 2 harkat. Rapat bibir tu, betul-betul. Okey, tu idgham mislain syafawi. Masuk tajuk yang kedua, pembahagian hukum yang kedua bagi hukum mim sakinah, ifa syafawi. Okey, buka muka surat 25. Ifa syafawi, tengok pengertian dia dulu ya. Pengertian ifa syafawi ialah menyembunyikan mim sakinah di sisi huruf ba. Yang berbaris beserta dengung. Kadar panjang bacaan dengung ifa syafawi adalah 2 harkat. Sama ya, semua dengung mesti 2 harkat. Okey, pengertian dia, kita sembunyikan mim sakinah tu di sisi huruf ba, sebelah huruf ba. Mim sakinah yang sebelah huruf ba tu kita kena sembunyikan huruf ba.
huruf ba tu berbaris berserta dengung. Menyembunyikan mim sakinah di sisi huruf ba yang berbaris berserta dengung. Tu pengertian dia. Kadar panjang bacaan dengungnya ialah 2 harkat. Okey. Cara bacaan Ifa' Syafawi. Dibaca dengan bibir tidak dirapatkan tetapi didengungkan sedikit semasa melafazkan mim sakinah. Ifa' Syafawi ni dibaca dengan bibir tidak dirapatkan. Yang tadi idgham mislain syafawi rapat betul kan? Yang ni Ifa' Syafawi tidak dirapatkan tetapi direnggangkan sedikit semasa melafazkan mim sakinah seperti iklab. Kita renggangkan sedikit bibir kita semasa kita nak menyebut mim sakinah, melafazkan mim sakinah. Okay, kita tengok contoh. Try baca ya. Alaikum biwakil. Alaikum kum. Kita tak alaikum salah. Alaikum biwakil. Rapatkan tetapi tidak dirapatkan tetapi direnggangkan sedikit. Maknanya kita rapatkan sikit je ketika menyebut atau melafazkan mim sakinah. Okey, contoh yang kedua. Qad ja'akum basair. Qad ja'akum Qad ja'akum basair. Lagi sekali ulang. Qad ja'akum basair. Okay. Bibir tidak dirapatkan tetapi direnggangkan sedikit ketika melafazkan mim sakinah. Cara baca dia. Okay. Seterusnya misal yang ketiga. Walaqad sabbahahum bukratan. Kita ulang. Walaqad sabbahahum bukratan. Dengung tapi kita jangan rapatkan bibir kita. Jangan dirapatkan ya. Boleh? Okey, seterusnya kita tengok kepada hukum yang ketiga pembahagian hukum mim sakinah izhar syafawi. Yang last sekali, okey. Izhar syafawi. Pengertian izhar syafawi. Arti izhar syafawi ialah menyatakan bunyi mim sakinah yang bertemu dengan huruf selain daripada mim dan ba yang berbaris tanpa dengung. Okey. Izhar ni maknanya jelas, nyata dan terang. Kita dah belajar tadi kan? Jadi apa kalau ada perkataan izhar tu maknanya jelas lah. Izhar syafawi ialah kita menyatakan bunyi mim sakinah. Kita jelaskan bunyi mim sakinah yang bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Maknanya kita tolak 2 huruf je tu. Selain mim dan ba, semuanya huruf izhar syafawi. Kita baca tanpa dengung. Boleh? Izhar syafawi ialah menyatakan bunyi mim sakinah yang bertemu dengan huruf selain daripada huruf mim dan ba yang berbaris berserta dengung. Huruf selepas mim sakinah bertemu huruf mim dan ba, dia kena ada baris. Mesti ada baris. Okey, itu pengertian dia. Tengok pula cara bacaan. Okey. Cara bacaan izhar syafawi dibaca dengan cara merapatkan kedua bibir tanpa dengung. Yang tadi Ifa' Syafawi direnggangkan sikit kan? Didengungkan. Tapi izhar ni kalau kataan izhar je ingat. Izhar tu mesti jelas. Izhar Syafawi dibaca dengan cara merapatkan bibir tetapi tanpa dengung. Kita tengok tadi idgham ma'lunah rapat bibir. Dengung. Kan? Tapi izhar syafawi ni kita rapat je bibir tapi jangan didengungkan. Okey. Kita tengok contoh-contoh ayat. Muka surat 28. Syafawi. Okey. Okey, izhar syafawi. Huruf dia ada 26. Buka muka surat 28
Muka surat 28. Okey, huruf izhar syafawi ada 26 huruf. Hijaiyah semua ada 28 kan? Tolak mim dengan ba tadi. Mim tadi untuk hukum mim idgham mislain syafawi. Ba ifa syafawi. Jadi selebihnya huruf hijaiyah tu adalah huruf-huruf izhar syafawi. Okey, kita nak tengok contoh ataupun misal-misal izhar syafawi. Okey. Mim mati bertemu ta. Macam mana cara nak baca? Kita rapat bibir tapi jangan dengung. Okey. Wa atahum taqwahum. Kita jangan dengungkan. Wa atahum taqwahum. Maknanya tak didengungkan. Kita rapat je bibir kita. Wa atahum taqwahum. Kalau kita rapat bibir kita dengung, salah. Wa atahum tu salah. Dia kena izhar, jelas. Rapat bibir tapi jangan didengungkan. Okey, contoh yang kedua pula. Mim mati bertemu sa. Bainahum summa. Bainahum summa. Summa tu kena dengung lah sebabnya mim syadah kan, wajibul gunnah. Okey. Yang ketiga. Lahum jannatun. Lahum jannatun. Rapat bibir tapi tak didengungkan. Okey, boleh? 3 contoh cukup lah kan? Okey, saya rasa setakat tu dulu pelajaran kita untuk ulang kaji pada hari ini. Saya harap kamu jawab betul-betul, insyaAllah dapat markah yang terbaik. Boleh? Okey. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.